bersama dengan pakar perubatan dan keluarga di KKM. Kita bersama dengan Dr. Punita Arinima. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Jeff. Yang ni Angah, Doktor. Yang Angah, Angah. Selamat pagi. Okey, Doktor, nak tanya dengan Doktor ya. Okey, sekarang ni kita lihat angka positif COVID makin tinggi lah ya. Dan ramai kanak-kanak dijangkiti. Bagaimana, Doktor, perkara ni boleh berlaku, Doktor? Okey, sekarang kalau kita tengok negara kita kan, kita berada dekat tahap pemulihan lah, di mana banyak sektor pun sudah dibuka untuk pemulihan ekonomi negara kita kan. Okey, tapi walau bagaimanapun banyak ibu bapa juga memastikan anak mereka mengikut SOP lah, pakai mask semua kan. Tapi realitinya kanak-kanak memang susah betul nak patuhi SOP. Walaupun diorang pakai mask, kadang-kadang diorang sengit, kadang-kadang diorang garu-garu dalam muka semua tu kan. Betul. Selain tu kan, kalau kita tengok program vaksinasi PKIDS kan baru bermula awal bulan Februari ya, untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun. Setakat ini hanya 13.8% kanak-kanak saja yang sudah menerima vaksin. Ramai kanak-kanak yang belum menerima vaksin, dan kita juga ada kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah. Betul. Yang peratusan tadi kan. Okey. Yang ketiga pula ya, kita Malaysia ni sekarang berada dekat ambang gelombang Omicron. Kita dekat puncak sekarang ni. So kadar kebolehjangkitan atau infectivity rate Omicron ni adalah lebih tinggi daripada varian Delta. Maksudnya seseorang tu lebih mudah dijangkiti oleh varian inilah kan. Okey. Doktor, bila kita tengok sekarang ni kes banyak yang boleh dikatakan yang menyumbang lah banyak kluster sekolah tu sebab budak-budak pergi sekolah kan. Jadi ada pendekatan ke yang boleh kita guna pakai untuk kita kurangkan sedikit percentage kluster sekolah ni? Okey, kluster sekolah kalau dari kalau kita tengok apa penyebab kluster sekolah kan, siapa yang pergi sekolah tu sebenarnya cikgu dan kanak-kanak yang pelajar dan juga pekerja-pekerja yang bekerja di sekolah selain daripada cikgu, betul? Okey. Daripada MOE atau Ministry of Education kan, Menteri Pendidikan, mereka dah memastikan semua guru yang bertugas yang akan bertugas sudah mengambil vaksin COVID. Okey. Untuk yang belum mengambil tu, mereka masih push mereka untuk pergi ambil vaksin COVID lah. Selain daripada tu, ibu bapa juga perlu mengambil tanggungjawab atau untuk anak-anak mereka yang akan pergi ke sekolah untuk mengambil vaksin. Sebab sekarang ni kita utamakan untuk mereka yang akan ke sekolah 7 tahun ke atas kan, sebab bulan 3 ni akan datang ni umur 7 tahun atau darjah 1 dah bermula, dan darjah yang lain pun sudah mula awal tahun kan. So sebagai seorang ibu bapa, pastikan anak-anak anda divaksin. Selain tu, elakkan bawa anak-anak ni ke tempat yang sesak lah, yang ramai orang. Ramai orang. Lepas tu kalau ada ahli keluarga yang tak sihat, cubalah pakai mask dekat rumah. Memang susah, saya tak deny lah benda ni memang susah nak pakai dekat rumah. Saya faham. Tapi cuba pakai sebab untuk kesihatan anak kita. Kadang-kadang yang bawah 5 tahun dia tak ada vaksin lagi, Doktor kan? Betul. Jadi macam mana, Doktor? Kita ada anak yang bawah 5 tahun, kita bawa dia keluar juga jalan apa semua. So ada tak cara macam mana kita nak elakkan daripada kena COVID ni? Sebab tu untuk kanak-kanak yang bawah 5 tahun, bukan saja kanak-kanak yang bawah 5 tahun, banyak lagi kan yang tidak dapat mengambil vaksin contohnya orang yang ada alergi dengan vaksin kan. Jadi macam mana kita nak lindungi mereka? Kita kena lindungi diri kita untuk melindungi orang yang tersayang. Jadi kita tahu betul. Kita tengok je dekat shopping complex ke macam tu, baby pakai mask kan. Tapi kita tu tak selesa untuk baby, terutama baby kan, bayi yang kecil. At least umur 4 tahun, 5 tahun ni kita boleh ajar dia lagi. Sebab tu saya kata kalau boleh elakkanlah tempat-tempat yang sesak. Kalau kita nak pergi sesuatu tempat, kita boleh pilih. Banyak tempat tak semestinya kita pergi ke pasar raya yang tertentu atau supermarket yang tertentu. Pilih, kita kena harus memilih lah. Okey, Doktor, nak tanya Doktor tentang pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak ni. Saya rasa dia masih lagi di peringkat percubaan dan masih di peringkat awal ujian saya rasa. Kan, sebab ramai ibu bapa mula bimbang kan tentang pemberian vaksin ni. Kalau boleh Doktor terangkan sikit, adakah vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak ni selamat?
Okey, sebenarnya sorry saya nak betulkan sikit. Vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak ni bukan dalam tahap percubaan atau kalau percubaan tu kita baru nak test sama ada dia efektif atau tidak, dia selamat atau tidak lah ya. Kita sebenarnya vaksin COVID untuk kanak-kanak ni dia sedang melalui fasa-fasa tu dan sudah berikan di banyak negara seperti di Amerika, di Kanada, Australia, even negara jiran kita Singapura pun sudah memberikan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 11 tahun. So dia bukan fasa percubaan ya. Okey, kita dah fasa executing peak 19 ni. Dan kita bermula pada 3 hari bulan Februari hari itu. Kita KKM menyasarkan peak kids ni untuk 3.6 juta kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun untuk menerima COVID lah, dan sasaran KKM adalah untuk 50% daripada kanak-kanak golongan ini untuk menerima vaksin COVID dos pertama sebelum hujung Februari. Tapi setakat ni kita ada dalam setengah juta kanak-kanak yang sudah mengambil vaksin ini, dalam 13.8% lah ya. Okey. Kalau untuk ibu bapa yang was-was ya, sebenarnya WHO dan CDC sangat menggalakkan anak-anak yang usia 5 tahun hingga 11 tahun untuk mengambil vaksin ini. Kalau kita tengok dari awal dari awal pemberian vaksin COVID ini, kita bermula daripada golongan yang usia lanjut 60 tahun ke atas dan ada penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sebab mereka adalah golongan yang sangat berisiko pada waktu itu. Lepas tu kita beralih kepada golongan dewasa pula, 18 tahun ke atas, kemudian kita turun lagi untuk golongan remaja, dan kini kita beri untuk kanak-kanak ya. Dia macam satu fasa lah, kita bagi mengikut risiko yang boleh mengalami kesan daripada COVID ni yang paling teruk. Kalau berkenaan kesan samping kalau kita tengok di negara-negara yang sudah melaksanakan peak kids seperti Amerika, Kanada, Australia, kesan samping yang dialami oleh kanak-kanak adalah jauh lebih rendah daripada golongan remaja. Kesan samping yang selalu macam kita kata untuk vaksin ni, kalau dari awal lah kita kata apa kesan samping vaksin kita selalu kata ada demam, ada sakit dekat tangan, ada lenguh, letih semua kan. Itu adalah yang selalu kita alami, kesan samping yang selalu kita alami. Namun untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun, pelaporan kesan samping adalah sangat rendah banding dengan golongan daripada usia yang lain. Lagipun kalau kita tengok anak-anak kita dari sejak dia lahir, hari pertama dia lahir dia dah terima vaksin. Dia ada BCG, hepatitis. Betul. Okey, ibu tahu setiap kali dia bawa untuk pergi cucuk anak dekat klinik ibu dan anak, lepas tu nurse akan pesan anak mungkin demam, okey. Nampak letih sikit sehari. Ada kemungkinan akan ada susulan lagi, akan ada penambahan vaksin, suntikan vaksin lagi. Okey, buat masa ni sebab kita tahu kita nak tengok kadar perlindungan yang dapat diberikan oleh vaksin untuk tempoh berapa lama. Sebab tu bila kita ambil dos pertama, kita tak tahu pun kita perlu dos kedua. Bila mereka tengok ada peningkatan kes selepas beberapa tempoh mengambil vaksin, mereka menguji balik antibody dan mendapati antibody rendah, sebab tu kita ada dos booster. Okey, kadang-kadang ada vaksin yang perlu beberapa dos sebelum dia mencapai tahap perlindungan atau antibody yang optimum. Lepas tu dia akan maintain ataupun dia akan dia akan turun selepas jangka waktu yang lama. Sebab tu macam vaksin ada vaksin yang kita ambil setiap sebulan, ada vaksin influenza yang kita ambil setiap tahun. Kalau vaksin untuk tetanus ATT, kalau kita accident ke apa pun kita ambil vaksin juga ATT kan kita panggil. Kita ambil setiap 5 tahun. So dia berbeza-beza. Jadi maksudnya sekarang ni untuk kanak-kanak satu dos tu dah lengkap lah Untuk kanak-kanak 2 dos dan jarak antara 2 dos ni adalah 2 bulan. Okey.